Ada lagi satu pulau yang tidak boleh didiami, tetapi negara pesisir dia masih boleh claim pulau tu sebagai salah satu wilayah maritim mereka. Kita boleh tengok contoh Sentinel Island ataupun Pulau Sentinel. Pulau ni berada di Laut Andaman Utara, yang mana walaupun dekat pulau ni boleh dikira boleh hidup lah, maksudnya Puak Sentinel tu lah, maksudnya kalau kita nak kata orang luar untuk hidup kat situ tak boleh, tapi dekat pulau tu hanya Puak Sentinel tu saja yang hidup kat situ. Tapi still India boleh claim Pulau Sentinel tu sebagai salah satu daripada wilayah maritim mereka. So macam mana India boleh claim pula Puak Sentinel tu sedangkan ada puak asal kat situ, betul? Ia berkait rapat dengan salah satu prinsip undang-undang antarabangsa yang lain, iaitu uti possidetis juris. So uti possidetis juris ni satu prinsipal yang digunakan dalam undang-undang antarabangsa merujuk kepada sekiranya satu negara baru yang terbentuk hasil daripada tanah jajahan penjajah yang sebelumnya. Maksudnya kalau kita apply dalam Puak Sentinel tu, dulu Pulau Sentinel tu dimiliki oleh British waktu zaman penjajahan dia. Jadi selepas India dah merdeka, maka pulau itu dia akan berpindah milik pada India. Okey, kalau kata kita pandang dari sisi perspektif lain pula, kalau kita tengok pulau tu disebabkan Puak Native Sentinel tu yang duduk dekat Pulau Sentinel tu, dia tak bercampur dengan dunia luar dan dia hanya duduk dalam kaum mereka saja, maka India pun telah mengharamkan sesiapa sahaja untuk mendekati pulau tersebut melainkan dengan permit yang diberikan oleh kerajaan India lah. Tapi pulau tersebut India dia hanya wartakan sebagai tempat yang untuk dilarang untuk orang untuk ziarah, orang untuk datang tanpa kebenaran. Macam tu sahaja. Disebabkan Pulau Sentinel tu telah diwartakan sebagai kawasan larangan, negara India hanya biarkan mereka hidup dengan cara mereka sendiri saja tanpa ada bantuan ataupun campur tangan daripada even kerajaan dia sendiri. Cuma ia masih dalam wilayah maritim mereka lah. Puak Native Sentinel tu dia memang terputus secara 100% daripada dunia luar, dan diorang memang hanya hidup dalam kaum diorang sendiri je lah. Maksudnya pembelajaran ke apa-apa diorang hanya melalui adat diorang sahaja, tak bercampur dengan dunia luar langsung. Bukannya tak ada usaha daripada kerajaan India ataupun daripada pihak luar untuk masuk ke pulau tu. Saya tak pasti sebelum ni ada seorang speaker perempuan pernah cakap, dia kata ada seorang pendakwah Kristian pernah cuba untuk datang kat pulau tu, tapi akhirnya dibunuh dengan menggunakan panah. Sebab apa? Sebab diorang memang tak nak bercampur dengan dunia luar. So maksudnya dah ada usaha untuk datang ke pulau tu, tapi mereka yang tak nak terima. Sebab pernah ada satu kes yang mana ada nelayan-nelayan macam datang kat pulau tu, kemudian dia dibunuh. Kemudian ada satu helikopter datang untuk retrieve balik badan orang tu, tapi waktu helikopter tu nak datang dekat je, Puak Sentinel tu terus menggunakan segala senjata yang dia ada untuk halang helikopter berdekat. So mission untuk selamatkan nelayan tu gagal. Jadi kalau kata kita pandang pada perspektif Pulau Sentinel ni, kita boleh kira Pulau Sentinel tu sebagai wilayah atas paper lah. Sebab dia orang pun tak berani dekat, tapi dia masih berada dalam wilayah kedaulatan maritim milik India. So India boleh utilise lah kawasan tu, tapi India tak kacau native tu.